Sebelum saya tercebur dalam gerakan FIRE, saya sangat boros berbelanja dan kebanyakan duit saya belanja untuk makan dan beli barang-barang mahal. As a result, saving saya sangat rendah. Dan sebulan saya simpan sekitar 1,000 ke 2,000 saja. Ada kalanya sampai tak simpan langsung. Savings bukan satu perkara yang saya titik beratkan. Asalkan cocok je kat ATM, ada duit saya belanja je. Jadi sehari saya pernah belanja sampai berpuluh-puluh ringgit untuk makan minum, dan dalam sebulan saya rasa mencecah beribu-ribu ringgit. Segalanya berubah bila saya mendapat pendedahan tentang FIRE beberapa bulan yang lepas. Dan selepas saya terdedah kepada FIRE, perkara yang paling saya rasa berubah adalah saya dah tak belanja besar untuk makan minum lagi. Saya tetapkan bajet perbelanjaan harian. Semasa work from home atau bekerja dari rumah, saya masak sendiri nasi. Lauk saya beli di kedai seperti kambing kari, ayam kicap, daging rendang, sayur-sayuran. Saya tapau kat kedai dan saya bawa balik, saya makan kat rumah waktu lunch. Saya juga peminat air kopi dan coklat. Dan lepas saya dapat pendedahan tentang FIRE, saya beli kopi serbuk dan saya buat sendiri sos caramel. Air kopi saya bancuh sendiri dan sedapnya pun okey, ala-ala kopi berjenama gak. Dan lebih elok lagi, saya boleh kawal dia punya kemanisan dan duit pun tak banyak keluar. Saya beli serbuk kopi, saya buat sos caramel sendiri, saya beli susu cream milk. So belanja tak sampai RM40, tapi saya boleh minum berhari-hari. Seminggu pun tak habis. Dan baru-baru ni saya pulang ke kampung, jumpa dengan mak ayah. Saya belik-belik kopi yang ada di dapur mereka. Bergenang mata saya. Saya di bandar selama ni saya minum kopi yang berjenama hampir setiap minggu. Tapi mak dan ayah saya cuma minum kopi bancuh. Betapa hebatnya mereka sebenarnya dalam mengurus kewangan. Dan betapa daifnya saya yang selama ni tewas bergelut dengan nafsu sendiri. Esoknya saya ke pasar raya, saya beli kopi, saya beli coklat, biskut, roti, barang dapur, barang-barang basah seperti ikan, ayam, sotong, udang. Saya penuhkan peti ais mereka. Betapa saya betul-betul tersedar akan nikmat yang selama ni saya ada, dan saya habis begitu je untuk benda-benda yang mahal. Lepas dah buat catuan makan dan minum ni, setiap bulan saya rasa lebih banyak ada duit untuk saya buat saving. Sekarang apa yang saya buat bila dapat gaji masuk, terus saya deduct jumlah yang saya tetapkan pergi ke investment account. Jumlah yang agak besar dan baki yang ada je saya guna untuk perbelanjaan. Saya tetapkan RM6,000 sebulan sebagai saya punya saving sekarang ni. Dan RM6,000 ni adalah lebih kurang 64% daripada gaji bersih saya. Jadi lepas saya dah bagi isteri, mak dan ayah duit bulanan, baki yang ada dalam RM1,400. Dan dengan RM1,400 ni lah saya kawal untuk belanja bil-bil, barang dapur, makan minum dan perbelanjaan lain. Alhamdulillah, isteri saya juga bekerja dan saya memang galakkan isteri saya bekerja sebab saya nak isteri saya juga memberikan khidmat kepada masyarakat selain niat sebagai fardu kifayah. Jadi setiap bulan saya akan dapat duit hasil sewa rumah kedua, rumah ketiga, rumah kelima. Ketiga-tiga rumah tu saya bayar ansuran RM3,500 sebulan dan saya dapat pulangan sewa dalam RM4,600. Maintenance fee pula dalam RM400, RM430 sebulan, dan bersih duit sewa saya dapat dalam RM670. Dan kalau ada duit lebihan bulanan, saya akan cuba untuk tambah lagi dalam simpanan bulanan sebagai investment. FIRE sebenarnya mengajar saya untuk mengawal diri daripada berbelanja suka hati dan menetapkan target untuk setiap bulan daripada gaji yang saya dapat. Pada minggu ketiga tu saya cuba untuk simpan dan invest. Stepnya sama je. Saya dapat gaji, saya tolak terus siap-siap gaji ke simpanan pelaburan, dan baki yang ada tu saya gunakan untuk perbelanjaan bulanan. Kawal diri dan kawal pembelanjaan. Dengan ini RM6,000 saving setiap bulan saya dapat buat dengan kawalan. Saving adalah berkait rapat dengan gaya hidup atau lifestyle. Seorang tu boleh bergaji beribu-ribu ringgit
beberapa ribu ringgit, tapi simpanan ni hebat. Boleh bagi kat mak ayah, sedekah untuk orang gelandangan dan golongan yang memerlukan. Dan bagi seorang individu yang lain, boleh jadi gajinya berbelas-belas ribu ringgit. Tapi kalau lifestyle orang tu pun berbelas ribu ringgit, maka saving dia boleh jadi beratus atau beberapa peratus saja daripada gajinya. Ada orang mungkin cakap, alah, biar api lah, gaji dia, bukan gaji kau pun. Nak kecoh buat apa? Betul lah tu. Gaji orang tu, bukan gaji kita pun. Tapi kita perlu belajarlah sesuatu daripada situ dan jadikan iktibar dan teladan. Saving bukan satu perkara yang hina dan buruk. Even Warren Buffett, salah seorang billionaire yang terkenal, pun tekankan pasal kepentingan simpanan. Jadi siapa pula kita ni yang jauh beza tahap kekayaan kita dengan beliau nak menidakkan kepentingan saving dalam hidup? Bagi saya, financial independence boleh dicapai kalau kita ada disiplin dalam mengurus kewangan kita. Kurangkan hutang jahat, banyakkan simpanan, buat pelaburan yang bijak, cari peluang untuk gandakan nilai duit kita, bukan menghabiskan wang dengan ada beli benda-benda yang akhirnya tak beri nilai tambah dalam hidup dan kewangan. Rugilah kalau kita dah bekerja 10-20 tahun tapi duit hilang entah ke mana. Berarti kita perlu bekerja keras lagi 10-20 tahun untuk persiapan persaraan kita. Sampai bila kita nak terus bekerja? Masihkah kita ada kudrat dan kesihatan yang sama 10-20 tahun akan datang? Itu saja daripada saya untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Take care and bye-bye.